Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Ça va, merci. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mohamed Fatullah. Vous s'appelez-vous? Je m'appelle Mohamed Zaïf Hazi. Bonjour et tout. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Je m'appelle Mohamed Faizuddin bin Mustafa. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mohamed Zaïf Hazi bin Mahdi. Je m'appelle Mohamed Fatwa bin Abdul Hadi. Faizuddin, quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Et vous? J'ai 23 ans. Zaim, quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Tous oiseaux grande famille? Oui, j'ai un petit frère et une grande sœur. Et toi? Tous oiseaux grande famille? Oui, j'ai un petit frère et une grande sœur. Et toi? Non, je suis seul. J'ai une petite sœur et un grand frère. Toi, ton petit frère à quel âge? Il est un bébé. Il a un an. Et ta sœur, elle a quel âge? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Nawal. Elle a 17 ans. Faïs, ta petite sœur à quel âge? Il a 12 ans. Est-ce que vous avez de la famille ici, tous les deux? Oui, j'ai mon père, ma mère. Et ton père? Quelle est la profession de ton père? Mon père est soldat et ma mère est médecin. Ma sœur est étudiante. Et toi, Faïs? Mon père est professeur. Et ma mère est femme au foyer. Mon frère s'appelle Yassine. Il a 19 ans. Zaim et Fatullah, quel est votre statut actuel? Je suis marié et j'ai un enfant. Je suis marié et j'ai un enfant. Et vous, Faïs? Oui, divorcé. Et vous, Fatullah? Je suis son corps célibataire. Faïs, quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est 0 13 35 63 96 7. Fatullah, et vous? Mon numéro de téléphone est 013 35 63 96 7. Merci. Et vous, Zaïm, quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone 0 12 33 34 45. Merci. Zaïm, êtes-vous malaisien? Je suis malaisien. J'habite à Jalan Hang Tuah. Mon adresse est numéro 12 Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur. Ah, intéressant. Je suis indonésien. Vous habitez où, Fatullah? Ici, j'habite à Petaling. Mon adresse est le numéro 3 à Bluesville, Kuala Lumpur. Et vous, quelle est votre nationalité? Vous habitez où? Oui, je suis malaisien. J'habite au 200 Tiara Mutiara, Kuala Lumpur. Fatullah et Zaim, viens chez moi. Excellent, allons-y. Ma maison est tout 12 étages.
Très bien. Bienvenue chez moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Dans ma maison, il y a un sofa, la fenêtre, la chaise, le tapis. Qu'est-ce que c'est? Que c'est l'armoire. Fatullah, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Dans ma maison, il y a une poubelle, la fenêtre, le rideau et la commode. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une porte. Zaim, qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Il y a un lit, un drap, le portable. Qu'est-ce que c'est? C'est le coussin. Enchanté, Faïs. Salut. Salut. Ça va? Ça va bien. Merci. Et toi? Ça va bien? Aussi. De rien. Zaim, que fais-tu tout à l'heure? Je viens de rentrer du centre commercial. Zaim, que fais-tu là-bas? Je vais du shopping avec mamie. Bonjour. Vous désirez mon soupe? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Et vous? J'aimerais un thé. Ce sera tout. Oui, merci. Très bien. De rien. Voilà, monsieur. Merci. Est-ce que tu peux le café? Oui, j'aime beaucoup le café. Faïs, est-ce que tu es petit? Je n'ai pas de tout petit. Salut, Akadi. Salut à toi aussi. D'où viens-tu? Je viens du gym. Et toi? Je viens de rentrer du centre commercial. Je viens de la librairie. De quoi tu parles tous les deux? Nous parlons tous les deux de ce que nous aimons et n'aimons pas. Alors, qu'est-ce que tu aimes? J'aime le café. Le chocolat. Le gâteau. J'aime aussi les spaghettis, surtout celui de pasta panas. C'est magnifique. D'accord. Alors, tu aimes cuire comme basson? Jim, du coca mon spaghetti,
qu'est-ce que c'est tu aimes? J'aime les raisins. Les pains. Le lait. Les biscuits. Et la glace. J'aime boire du jus d'orange, de Paul le fruit. Et Et toi, qu'est-ce que tu aimes? J'aime beaucoup le fromage. Le chocolat. Le fruit. Le pain. Le bœuf. Et le carrosse. Mais je n'aime pas du tout. Le brocoli. Le concombre. Les oignons. Oh, très bien, très bien. Très bien. Faïd, qu'est-ce que tu es cependant ton Liban? J'adore le sport. Je suis très sportif. Ah oui, et quel sport tu préfères? J'aime beaucoup la natation. C'est ma passion. Je n'aime pas trop nager. J'aime jouer le foot, écouter de la musique et chanter. J'aime un peu la musique classique. J'aime beaucoup la musique pop et je n'aime pas du tout la musique jazz. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire pendant votre temps libre? J'aime aller au cinéma. Intéressant. Quel genre de film es-tu? J'aimais bien du film de John Howard, par exemple, de Conjuring, de Nous, Annabelle. J'aime aussi pas le camping. Ah, zut. Je n'aime pas de film horreur. Plutôt le film des jeunes comédies. Il y a des choses que tu détestes? Oui, je déteste faire le cuisine, je veux de rester à la maison.
Je t'invite pour aller au cinéma cet après-midi. Ah, intéressant. Alors, comme ça, quel film alors regarde? Pourquoi pas nous regardons un film horror comédie? Ça existe chez genre de film. Okay. Oui bien, super exemple, zombie kampung pisang, hantu Kak Imah, hantu bonceng. Ah bon, super. On regarde tes films alors. Vas-y. Allons-y. Allons-y. 1, 2, 3. Merci. Assalamualaikum. Bonjour. Je m'appelle Zaim. Berdasarkan apa yang saya dapat daripada belajar Perancis, bahasa Perancis ini, pertama sekali saya dapat mempelajari budaya baru, iaitu budaya yang berbeza dari orang Malaysia. Contohnya dari segi percakapan mereka, pakaian mereka, makanan mereka, dan paling penting saya dapat tengok gaya hidup mereka. Okey, seterusnya saya juga dapat memperbanyakkan kosakata ataupun memperkayakan, di mana saya juga boleh menggunakan bahasa Perancis ini dalam kehidupan seharian saya. Contohnya, kalau saya mempunyai kawan yang dari Perancis, saya juga boleh menggunakannya. Bonjour. Baiklah, pertama sekali, nama saya Muhammad Faizuddin bin Mustafa. Untuk soalan pertama, apa yang saya dapat berdasarkan kepada kursus Perancis ni adalah, pertama sekali saya dapat mengenali bahawa bahasa Perancis ni merupakan satu bahasa yang unik, kerana daripada apa yang kita pelajari, untuk setiap gaya bahasa yang berada di Perancis ni, setiap wilayah atau setiap daerah mempunyai gaya bahasa yang tersendiri atau mempunyai dialek yang tersendiri. Jadi apabila dialek-dialek ni bercampur, maka akan terbentuklah satu bahasa yang kita kenali sebagai bahasa Perancis moden. Di situ menunjukkan bahawa bahasa Perancis ni mempunyai satu keunikan yang sangat-sangat unik lah. Disebabkan keunikan ni, dia menjadi satu bahasa yang istimewa di dunia ini. Yang kedua, saya dapat mendalami bahawa negara Perancis ni merupakan satu negara yang terdiri daripada pelbagai komuniti. Kenapa saya katakan begitu? Kerana di Perancis ni terdapat pelbagai komuniti yang diterjemahkan daripada segi pakaian, daripada segi makanan, dan ia berbeza daripada negara-negara lain. Sebagai contoh perbezaan antara Perancis dan Malaysia, Perancis mempunyai makanan-makanan tradisi seperti pon coklat, seperti makanan-makanan lain seperti kopi yang istimewa, dan berbeza kepada Malaysia. Yang Malaysia mengetengahkan atau mengutamakan makanan-makanan seperti kari puff, makanan-makanan manisan lain yang tak terdapat di Perancis, dan Perancis pun punya makanan pun tidak terdapat di Malaysia, kurang untuk kita mendapatkan sambutan daripada rakyat Malaysia itu sendiri. Jadi kita dapat kenali bahawa Perancis ini merupakan satu negara yang sangat-sangat unik daripada segi bahasanya, daripada segi makanannya, daripada segi perlakuan dan komunikasi antara masyarakat itu sendiri. Bonjour. Je m'appelle Muhammad Fatullah bin Abdul Hadi. Jadi berdasarkan kursus bahasa Perancis komunikatif yang telah saya pelajari daripada SEM ini, apa yang saya dapat reflect dalam kursus ini adalah saya dapat mengetahuilah sedikit sebanyak tentang sejarah bahasa Perancis, dan juga bukan sahaja sejarah tetapi keunikan dari segi seni dalam bahasa Perancis, seni dalam negara Perancis itu sendiri, budaya, cara hidup, cara bersosial masyarakat Perancis yang dapat saya ambil lah daripada kursus ni. Selain itu, saya dapat belajar secara langsung lah cara-cara berkomunikasi dalam bahasa Perancis. Walaupun hanya benda-benda basic macam hobi, tanya nama, tanya khabar macam tu, tetapi ia sangat berguna lah dalam kehidupan seharian saya. Yang tu apa yang saya dapat ambil daripada kursus bahasa Perancis ni. Dalam masa yang sama, saya dapat tingkatkanlah kemahiran komunikasi dalam diri saya, terutamanya dalam bahasa Perancis itu sendiri.
Okey, bagi soalan yang seterusnya ialah apakah kepentingan belajar bahasa Perancis ni untuk seseorang individu? Pada pandangan saya lah, antara kepentingan yang saya lihat ialah dari segi peluang pekerjaan. Contohnya, jikalau seseorang itu mempunyai kemahiran ataupun pelajaran mengenai bahasa Perancis, jadi dia ni semakin laku lah kita cakap, dan untuk mendapat peluang pekerjaan. Okey, seterusnya ialah dari segi rangkaian sosial. Jika seseorang itu mempunyai kemahiran untuk bercakap bahasa Perancis, jadi dia lebih mudah untuk mempunyai kawan-kawan yang dari luar negara, lebih lagi dari bahasa dari Perancis. Okey, seterusnya ialah contohnya kepentingan yang kita dapatkan ialah ketika seseorang itu ingin melancong ke negara yang menggunakan bahasa Perancis, jadi lebih mudah dia untuk berinteraksi dengan orang tempatan untuk melanconglah. Dengan bahasa Perancis yang kita dapat atau kita peroleh daripada sudut individu, perspektif individu adalah pertama sekali, seseorang individu tu mempunyai satu nilai tambah atau yang kita lihat sebagai satu tambahan lah, kelebihan kepada diri dia, bahawa bahasa Perancis ni dia boleh berkomunikasi dengan orang Perancis itu sendiri. Dan pertama sekali kelebihan dia, bila seseorang itu melancong ke Perancis, dia dapat berkomunikasi secara lebih baik, secara berkesan lah, iaitu secara dua hala dengan masyarakat yang terdiri daripada masyarakat daripada Perancis itu sendiri. Yang kedua adalah, apabila komunikasi dua hala ni terjalin, maka orang atau kita sebagai masyarakat yang individu yang pergi ke Perancis ni dapat mengelakkan diri kita sendiri daripada penipuan, daripada segi scam, daripada segi pelbagai perkara, pelbagai bentuk jenayah yang melibatkan bahasa Perancis ni merupakan satu perkara yang penting lah kepada masyarakat yang ingin ke negara-negara seperti Perancis, negara seperti Morocco yang menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa utama. Yang kedua adalah, bahasa Perancis ni menjadikan satu nilai tambah kepada individu-individu yang melakukan kajian. Kenapa saya katakan begitu? Sebab apa? Ada beberapa kajian atau ada beberapa jurnal yang mengutamakan pembelajaran dalam bahasa Perancis. Jadi apabila individu itu menguasai bahasa Perancis, dia mempunyai satu nilai tambah atau satu kelebihan untuk merujuk kepada jurnal-jurnal yang dalam bahasa Perancis yang menjadikan kajian dia lebih baik. Seterusnya, Okey, bagi saya kenapa pentingnya seseorang individu ni mempelajari bahasa tambahan ataupun bahasa kedua, terutamanya contohnya seperti bahasa Perancis ni. Seseorang individu ni dapat tingkatkanlah kemahiran komunikasi untuk berkomunikasi dengan orang Melayu ataupun orang yang berbangsa sama dengan dia yang mempelajari bahasa Perancis, ataupun berkomunikasi dengan orang Perancis itu sendiri. Maksudnya mereka dapat berkomunikasi ataupun berbual lah dalam kehidupan seharian. Dan yang kedua, seseorang individu ni dapat menghargai sesuatu budaya ataupun sesuatu adat bersam sesuatu negara lain lah, walaupun bukan negara mereka sendiri. Jadi dengan cara ni mereka lebih menghargai orang lain dan juga sentiasa berbuat baiklah kepada orang lain. Jadi sangat pentinglah untuk seseorang individu ni mempelajari bahasa kedua ataupun bahasa tambahan supaya kemahiran mereka berkomunikasi dan dalam masa sama dapat meningkatkanlah kemahiran interpersonal dan juga intrapersonal dalam diri mereka. Okey, untuk persoalan yang ketiga ialah apakah kesan ataupun impak kepada guru yang mempunyai kemahiran bahasa Perancis. Bagi saya, antara kesan ataupun impak yang boleh dilihat ialah guru itu dapat memperkayakan ataupun memperluaskan bahan pengajaran. Contohnya, dia boleh ambil jurnal, teks, artikel atau sebagainya yang mungkin boleh digunakan di mana ianya dalam bahasa Perancis. Okey, seterusnya ialah guru tersebut boleh juga mempersiapkan pelajar untuk ke luar negara. Contohnya kita dapat lihat ialah banyak universiti yang menawarkan beasiswa di mana universiti tersebut berada di Perancis ataupun sebagainya. Jadi guru ni boleh mempersiapkan pelajar tersebut untuk belajar di luar negara. untuk daripada segi kepentingan kepada guru adalah, pertama sekali kita lihat bahawa rata-rata guru di Malaysia ni menguasai hanya bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris majoritinya. Jadi apabila seseorang guru itu
menguasai bahasa Perancis, ia merupakan satu kelebihan yang perlu dimanfaatkan oleh guru itu. Kenapa? Kerana apabila seseorang itu menguasai bahasa Perancis, guru itu menguasai bahasa Perancis, ia mempunyai kelebihan atau kita panggil sebagai kepentingan lah dalam Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, iaitu daripada segi aspek pertukaran pelajar antara pelajar di Malaysia dan pelajar di Perancis. Jadi guru tersebut mempunyai satu kelebihan yang membolehkan dia untuk menyertai program atau proses pertukaran pelajar itu kerana dia mempunyai kelebihan dari segi komunikasi bahasa Perancis. Itu yang pertama. Yang kedua, penguasaan bahasa Perancis yang baik dalam kalangan guru ini merupakan satu nilai tambah kepada guru tersebut. Kenapa? Ia akan meningkatkan martabat guru itu kerana menguasai pelbagai bahasa dan mempertingkatkan atau memperbolehkan guru itu untuk menyebarluaskan fahaman atau menyebarluaskan ilmu bukan setakat daripada masyarakat Malaysia saja, tapi masyarakat antarabangsa, iaitu daripada segi platform webinar, Google Meet dan lain-lain platform lagi. Next. Action. Okey, jadi pentingnya mempelajari bahasa tambahan kepada seorang guru adalah yang dapat saya tengok dalam masa sama bila kita belajar bahasa tambahan ni, kita dapat tingkatkanlah profesionalisme kita sebagai seorang guru. Yang mana bila kita belajar bahasa tambahan, ia menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi bila seseorang guru ni, dia tidak hanya berhenti belajar bila habis sesuatu pembelajaran formal, tetapi dapat tingkatkanlah pembelajaran sepanjang hayat bila kita belajar bahasa kedua. Dan dalam masa yang sama, guru ni dapat mengaplikasikan satu pedagogi yang lebih berkualiti lah bila mereka dapat meningkatkan keupayaan berfikir dalam kalangan murid. Dalam masa sama, murid tu dapat berfikir dengan lebih baik dalam menyelesaikan masalah ataupun membuat sesuatu pembelajaran lah. Itu saja. Okey, soalan yang terakhir ialah bagaimana seseorang guru itu dapat memupuk bahasa tambahan dalam pengajarannya di dalam kelas. Okey, pertama, guru tersebut bolehlah menggunakan media sosial ataupun media teknologi, contohnya boleh menyebarkannya dalam bahasa Perancis. Seterusnya, guru tersebut juga bolehlah menggunakan aplikasi ataupun website yang ada, contohnya Quizzes, Kahoot, PowerPoint, Canva dan sebagainya. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Bagi memupuk pembelajaran atau bahasa kedua dalam kalangan murid dalam bilik darjah sendiri, ia bermula daripada guru itu sendiri. Jadi guru ini perlu melaksanakan satu yang kita panggil sebagai pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif merupakan satu gaya pembelajaran yang menarik yang menggabungkan pelbagai kaedah atau pelbagai bahasa. Jadi guru ini boleh mengintegrasikan, kita panggil sebagai mengintegrasikan, contohnya bahasa Melayu dan bahasa Perancis dalam pendidikan Islam. Ia merupakan satu, kita panggil sebagai integrasi atau gabung jalin antara dua bahasa. Ia tidak salah, sebaliknya ia merupakan satu kelebihan atau satu kepentingan lah dalam pendidikan Islam itu sendiri, kerana murid dapat mengenali bahasa Melayu dan dapat mengenali bahasa Perancis. Dan yang kedua adalah guru juga boleh menggunakan medium-medium atau media-media daripada bahasa Perancis itu sendiri dalam pembelajaran, contohnya subjek pendidikan Islam. Ia menjadikan murid ini dapat mengenali asas-asas dalam bahasa Perancis dan juga dapat mengenali dan mendalami pendidikan Islam itu sendiri. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, cara seseorang guru nak terapkan bahasa tambahan ataupun bahasa kedua dalam sesuatu bilik darjah ni adalah dengan cara guru itu sendiri mempraktikkan bahasa-bahasa tambahan, walaupun hanya dalam kuantiti ataupun dalam sikit sahaja bahasa yang digunakan, contohnya bahasa Arab, bahasa Inggeris ataupun seperti bahasa Perancis sendiri. Jadi guru ni dapat gunakan walaupun sedikit ni untuk terapkan dalam pengajaran mereka ataupun hanya dalam bahasa-bahasa seharian yang digunakan oleh murid-murid ataupun individu biasalah. Yang kedua, guru ni dapat terapkan nilai-nilai budaya ataupun nilai-nilai perbezaan individu dari segi latar belakang, contohnya bangsa, agama, semua tu lah. Jadi bila guru dapat terapkan nilai-nilai budaya ataupun perbezaan individu ni, dalam masa sama murid akan dapat mempelajari ataupun mengetahui dan seterusnya menghargai perbezaan yang wujud dalam diri manusia. Jadi bila mereka menghargai, mereka akan lebih ingin mendekati seseorang manusia dan dalam masa yang sama
mereka dapat mempelajari bahasa baru. Jadi betapa pentingnya mempelajari bahasa kedua ni sehingga dapat memberi impak lah kepada murid dan juga guru ni dapat menerapkan ataupun mengaplikasikan perkara yang positif lah dalam bilik darjah. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Merci. Action.